Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman bin Muhammad Tamizi. Nama metrik 277162. Saya akan menerangkan dua bukti mengapa watak itu melalui kecederaan mental. Yang pertama ialah Pai mengalami kesepian dan kesedihan menyebabkan psikosis. Biasanya ia datang dalam keadaan tertekan atau tidak selesa. Ia mungkin datang dan pergi sepanjang hidup seorang yang mungkin datang sekali dan kemudian tidak datang untuk selamanya. Kerana ia boleh menjadi keadaan kekal yang diberi nama yang berbeza. Sebagai contoh, kita boleh melihat Pai menangisi sepenuhnya seorang diri berada di atas bot di tengah lautan. Untuk mengukuhkan bukti ini, kita boleh melihat contoh Pai bersendirian di lautan selama lebih 200 hari dan dia berasa sangat terasing daripada orang lain. Pai mungkin menyangka Richard Parker berada di sana dan dia menjaga, tapi sebenarnya bukti yang menyatakan bahawa harimau tersebut sebenarnya tidak berada di sana. Okey, bukti kedua ialah Pai mengalami kebingungan yang teruk boleh menyebabkan psikosis. Orang yang mengalami psikosis ia tidak akan tahu sama ada mereka benar-benar hilang akal atau jika apa yang berlaku sekeliling mereka adalah benar. Psikosis juga boleh berlaku daripada pengasingan yang melampau dan orang mengalami psikosis mungkin mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan bukti sebenar. Kurang tidur juga adalah satu punca boleh menyebabkan psikosis dan gangguan ingatan jangka panjang. Pai mengalami gangguan mental jangka pendek akibat peristiwa traumatik menyebabkan dia mendapat penyakit psikosis. Okey, saya akan meneruskan dua keadaan rawatan yang boleh digunakan untuk merawat kecederaan psikosis. Yang pertama ialah perubatan antipsikotik. Antipsikotik biasanya disyukan sebagai rawatan pertama untuk psikosis. Ubat ini berfungsi dengan menyekat kesan dopamin berhakimah yang mantap mesej otak. Ubat ini tidak sesuai atau berkesan untuk semua orang kerana kesan sepingan boleh mempengaruhi pesakit secara berbeza. Pesakit yang punya penyakit kardiovaskular dan keadaan yang menjejaskan jantung, saluran darah atau perdarahan seperti penyakit jantung juga akan dipantau dengan teliti. Antipsikotik biasanya boleh mengurangkan perasaan kebimbangan dan beberapa jam penggunaan, tetapi ia mungkin akan mengambil masa beberapa hari atau minggu untuk mengurangkan gejala psikotik seperti halusinasi. Untuk rawatan kedua ialah rawatan intervensi psikososial melalui kaunseling. Psikosis boleh dirawat dan ramai orang buat pelayanan yang baik, terutama jika mendapat bantuan awal. Rawatan tersebut boleh dilakukan sebagai pesakit luar atau di hospital. Ia biasanya termasuk campur tangan ubat dan intervensi psikososial seperti kaunseling. Semasa rawatan, keluarga boleh berjumpa dengan pasukan rawatan untuk mendapatkan bantuan dan mengetahui lebih lanjut. Doktor dalam bidang kaunseling atau ahli terapi boleh memberikan sokongan emosi, mengajar tentang penyakit dan cara merawatnya dan membantu dengan tugas harian. Dengan melakukan kaunseling boleh menjadi lebih baik sebab setiap kes psikosis adalah berbeza bagi setiap orang. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Nuratul Husna binti Muhammad Saharani, nombor matrik saya 279794. Seterusnya saya akan membentangkan tentang bahagian otak yang terlibat dalam kecederaan mental dalam filem Life of Pi. Pertama, korteks prapusat atau prefrontal cortex. Bahagian ini membentuk lebih daripada 10% isi pada otak dan terletak di cerebrum atau otak depan, iaitu bahagian yang terbesar dalam otak. Fungsi korteks prapusat ialah membuat keputusan, kemampuan berfikir, mengawal deria dan emosi, kecerdasan intelektual dan sebagainya. Psikosis terjadi kerana kerosakan atau kegagalan di kawasan tersebut dan menyebabkan seseorang individu mengalami gangguan pemikiran, iaitu individu itu tidak mampu untuk berfikir dengan baik atau waras, perubahan emosi dan penurunan dalam kemampuan kognitif. Seperti dalam filem Life of Pi, Pi tidak mampu untuk berfikir dengan baik ketika dia hidup bersama harimau bengal, iaitu Richard Parker, kerana di dalam pemikiran dia, harimau itu akan memakannya sekiranya dia gagal untuk mencari bekalan makanan untuk harimau tersebut dan sering menyalahkan alam kerana bersifat kejam yang telah mengorbankan ahli keluarganya. Bahagian otak yang terlibat seterusnya ialah cortex temporal atau lobus temporal. Lobus temporal adalah lobus kedua terbesar otak yang menyumbang lebih daripada 20% isi pada neokortikal, iaitu ketebalan dan luas permukaan otak. Lobus temporal ini terlibat dalam organisasi maklumat deria, persepsi pendengaran, pengeluaran bahasa, pertuturan dan perkembangan ingatan. Kerosakan dan kegagalan lobus temporal akan menyebabkan halusinasi auditori, iaitu mendengar suara-suara halus yang tidak wujud, dan perubahan persepsi dan pengalaman sensorik yang tidak biasa. Individu dengan psikosis yang menyebabkan emosi terganggu dan tidak mampu untuk mengawal sehingga mereka tidak mampu untuk berfikir dengan waras. Berdasarkan filem Life of Pi, Pi telah mengalami halusinasi auditori, iaitu mendengar bisikan atau suara gaib yang bercakap dengannya atau sesama sendiri, dan halusinasi visual di mana Pi telah melihat
Sebuah pulau tersebut bercahaya dan banyak kehidupan yang hidup di pulau tersebut ketika dia ingin mencari makanan untuk harimau bengal tersebut demi meneruskan kelangsungan hidup. Seterusnya, bahagian otak yang terlibat dalam kecelakaan mental ialah amigdala. Amigdala terletak di bahagian sistem limbik yang berada di tengah otak. Sistem utama amigdala ialah mengatur dan mengawal sistem otak yang menggabungkan emosi dan corak tindak balas tingkah laku seseorang individu tersebut. Amigdala juga bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dan mengawal emosi somatik dan korteks cerebrum di mana mengawal perasaan tahap sedar dan emosi. Individu yang mengalami psikosis tidak mampu untuk menguruskan tekanan dan mengawal emosi dengan baik yang disebabkan oleh peningkatan hormon neurotransmitter dopamin di bahagian otak. Amigdala juga akan menjadi hyperaktif atau mengalami kegagalan atau tidak berfungsi sehingga menyebabkan perubahan emosi yang tidak seimbang atau respon emosi yang tidak tepat. Seterusnya, bahagian hormon yang terlibat dalam kecelakaan mental. Pertama ialah hormon dopamin. Hormon dopamin ialah sejenis neurotransmitter yang memainkan peranan yang penting dalam kawalan otak, pergerakan, ingatan, motivasi, pengaturan emosi dan persepsi sensori. Tahap hormon dopamin yang tinggi atau rendah boleh dikaitkan dengan beberapa masalah mental dan neurologi. Hormon dopamin yang rendah akan menyebabkan individu tersebut tidak bermotivasi, kurang teruja, emosi tidak stabil sehingga menyebabkan masalah mental seperti psikosis, skizofrenia dan kemurungan yang melampau. Tahap dopamin yang tinggi juga tidak bagus untuk seseorang itu kerana ianya akan menyebabkan menjadi agresif, halusinasi, delusi dan sebagainya. Seterusnya, hormon serotonin. Hormon serotonin ialah hormon yang terlibat secara langsung dalam masalah kecelakaan mental iaitu psikosis. Hormon serotonin ini adalah neurotransmitter yang menghantar isyarat antara sel saraf dan mengawal fungsi badan termasuk tidur, suasana hati, pergerakan usus, fungsi kognitif dan sebagainya. Gangguan pada sistem serotonin telah dikaitkan dengan gejala psikosis pada beberapa keadaan termasuk skizofrenia. Perubahan taraf serotonin dapat mempengaruhi emosi dan persepsi seseorang individu tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan. Nama saya Siti Adlina Ziati binti alias dengan nombor matrik 277990. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan teori pembelajaran psikologi yang terdapat di dalam filem ini. Dalam filem ini, pembelajaran psikologi yang terlibat ialah pembelajaran operan yang menggunakan elemen ganjaran seperti peneguhan atau hukuman untuk mengubah tingkah laku organisma hidup. Contoh peneguhan yang terdapat dalam filem ini ialah semasa berada di tengah lautan, Pai memberi ganjaran dalam bentuk makanan kepada harimau kepunyaan keluarganya yang bernama Richard Parker kerana berkelakuan baik iaitu tidak menyakiti Pai semasa berada di tengah lautan. Oleh itu, harimau itu berupaya untuk bertahan hidup dengan lebih lama bersama Pai di tengah lautan. Selain itu, di dalam filem ini juga turut mengandungi pembelajaran klasikal yang melibatkan dua jenis rangsangan iaitu rangsangan natural dan juga rangsangan tanpa syarat untuk menghasilkan reaksi yang diingini. Sebagai contoh, Pai membunyikan whistle dan mempersembahkan makanan untuk memanggil Richard Parker keluar daripada bot penyelamat untuk makan. Melalui contoh yang diberikan, whistle merupakan rangsangan natural iaitu natural stimulus, manakala makanan merupakan rangsangan tanpa syarat iaitu unconditional stimulus. Dan apabila pendedahan ini berlaku secara berulang kali, menyebabkan Richard Parker menghasilkan gerak balas yang terlazim iaitu gerak balas yang diingini. Watak utama filem ini adalah Piscine Molotov-Petal ataupun lebih dikenali sebagai P. Pada pendapat saya, P merupakan seorang yang sangat bijak disebabkan beberapa perkara yang kita boleh lihat daripada sudut ilmu pengetahuan yang tinggi dan meluas. Hal ini boleh dilihat daripada sudut ilmu zoologi yang dimilikinya kerana P mempunyai minat yang sangat tinggi terhadap haiwan di samping mempunyai perasaan ingin tahu yang mendalam terhadap pelbagai perkara seperti agama, zoologi dan juga filosofi. P mempelajari pelbagai perkara tentang haiwan termasuk dalam memahami tingkah laku, habitat dan juga keperluan mereka dengan sangat tekun. Jika dibandingkan dengan watak lain, P jauh lebih tekun dalam menuntut ilmu dan dapat dibuktikan dengan pembacaan intensif serta keinginan yang tinggi dalam diri beliau untuk mempelajari sesuatu. Selain itu, dari segi P meneruskan kehidupan di lautan selama 227 hari bersama Richard Parker iaitu harimau bengal belaan keluarganya, P mempunyai kemahiran dalam memastikan kelangsungan hidupnya di samping mengadaptasi skil penyelesaian masalah yang baik.
Sifat bijak ini juga dapat dibuktikan apabila P mampu menggunakan keupayaan dalam menyesuaikan diri dalam keadaan yang jelas mencabar mental dan fizikal seseorang individu. P turut mendepani cabaran dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dan mengatur strategi dalam membuat rakit, menangkap ikan dan melakukan proses penulenan air untuk dijadikan air minuman. Okey, di samping itu juga, kebijaksanaan P boleh dilihat dalam penyelesaian masalah P bersama Richard Parker disebabkan mereka terpaksa hidup bersama dan berkongsi bot penyelamat dan rakit yang sama. P menggunakan akal fikirannya untuk mewujudkan hubungan baik di antara mereka dengan menggunakan emosi. Beliau turut mempamerkan empati di samping memahami setiap gerak-geri haiwan. Sebagai contoh, P menunjukkan rasa simpati terhadap Orange Juice yang merupakan monyet peliharaannya yang telah kehilangan anaknya di lautan. P juga mampu dalam memberi jangkaan dan tidak balas terhadap perilaku harimau yang jelas menunjukkan kepandaian beliau dalam memahami psikologi haiwan. Bagi 8 jenis kecerdasan Howard Gardner, P menunjukkan 3 ciri-ciri yang menonjol, iaitu kecerdasan linguistik di mana ia merupakan kebolehan berbahasa, menulis dan mempelajari bahasa baharu. P membuktikan kecerdasan ini dengan cara mengekspresikan pandangan dan persoalannya kepada paderi di sebuah gereja di mana lukisan di dinding gereja tersebut telah menarik perhatian P dan mencari kebenaran tentang agama. Hal ini jelas menunjukkan P berkebolehan dalam menyuarakan idea dan pendapatnya serta emosinya secara efektif. Okey, selain itu juga, P juga mengadaptasi kecerdasan logikal yang menggunakan matematik di mana ia digunakan untuk menyelesaikan masalah yang menggunakan pemikiran analitikal. Kecerdasan ini boleh dilihat pada minit ke-8 filem di mana P menerangkan namanya menggunakan kaedah matematik iaitu pi. Hal ini terjadi kerana P seringkali diejek oleh rakan-rakan temannya sebagai pising. Oleh yang demikian, pada hari tersebut sepanjang kelas dia akan menggunakan matematik untuk menjelaskan namanya. Dan yang terakhir iaitu kecerdasan naturalistik di mana P mempunyai hubungan yang sangat baik serta pemahaman yang tinggi dalam kehidupan kerana beliau mempunyai ilmu pengetahuan yang baik dalam habitat serta ekosistem beliau. Selamat sejahtera Puan, nama saya Teo Hui Ling, nombor matriks 284764. Terdapat 2 jenis teori personality dalam watak-watak filem Life of Pi, iaitu teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud dan teori kemanusiaan oleh Abraham Maslow. Teori psikoanalisis ada 3 bahagian asas jiwa manusia, iaitu ID, ego dan superego. Watak Hena atau tukang masa Perancis ialah ID kerana semasa berjuang untuk terus hidup, dia hilang kawalan hati nurani dan moralnya. Keinginannya untuk makanan membawa kepada pembunuhan klasik dan akhirnya kanibalisme. Richard Parker, iaitu harimau, adalah ego dalam filem ini. Dia mengimbangi super ego dan ID. Pi ialah super ego. Dia sangat alim dan juga dihalang oleh berbagai peraturan. Tabiat vegetariannya adalah contoh ini. Dia hidup dengan peraturan bahawa anda tidak boleh mengambil nyawa orang lain, tidak dikira spesies. Seterusnya teori kemanusiaan, iaitu hierarki Maslow yang digambarkan sebagai piramid yang terdiri daripada 5 peringkat secara keseluruhan. 5 peringkat ini dari bawah ke atas adalah keperluan fisiologi, keselamatan, kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri. Dalam filem, Pi cuba mencari cara untuk bertahan hidup dengan menyelonggar makanan yang terdapat di dalam bot. Selepas berpuas hati dengan keperluan fisiologi, Pi mencari keselamatan dengan melalui menghasilkan senjata. Seterusnya, Pi mencari keperluan kasih sayang melalui berkomunikasi dengan Richard Parker semasa berada di lautan. Dari segi keperluan penghargaan diri, pencapaian yang diraih oleh Pi ialah dia berjaya bertahan hidup di pertengahan lautan selama 227 hari. Akhir sekali, Pi juga berjaya mencapai keperluan kesempurnaan sendiri sebagai bukti. Setelah beberapa tahun insiden ini berlalu, dia berjaya membina sebuah keluarga yang bahagia, mempunyai personaliti yang baik serta memiliki kehidupan yang sejahtera
Ini sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim Yaakob bin Said dan nombor matrik saya adalah 290341. Saya akan membentangkan bahagian saya iaitu pandangan dan kajian terhadap motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang didapati paling memberi motivasi pada filem yang ditonton dan bagaimana adegan-adegan di dalam filem Life of Pi yang memotivasikan itu berkaitan dengan teori motivasi yang dipelajari. Pertama sekali, saya akan membentangkan pandangan dan kajian terhadap motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merujuk kepada dorongan dalaman atau keinginan untuk meneruskan tugas atau matlamat untuk kepuasan atau keseronokan pribadi. Manakala, motivasi intrinsik pula merujuk kepada faktor luaran yang mendorong tingkah laku seseorang seperti ganjaran atau hukuman. Sebagai contoh, motivasi intrinsik Pi dilihat semangatnya terhadap agama dan rasa ingin tahunya tentang dunia di sekelilingnya. Contoh kedua, untuk memahami dan berhubung dengan dunia semula jadi, lebih jelas apabila dia menyatakan rasa kagum dan tertanya-tanya dengan keindahan lautan, walaupun dalam situasi yang berbahaya yang Pi sedang mengalami. Motivasi intrinsik pula dilihat apabila Pi terpaksa meninggalkan rumah dan keluarganya serta terkandas di laut bersama seekor harimau bengal. Untuk adegan-adegan yang memotivasikan itu berkaitan dengan teori motivasi yang dipelajari pula, yang pertama sekali kita perlu tahu adalah adegan motivasi di dalam filem Life of Pi boleh dikaitkan dengan beberapa teori motivasi termasuk teori insentif dan teori dorongan. Manakala teori dorongan merujuk kepada keadaan ketegangan atau rangsangan yang terhasil disebabkan oleh keperluan biologi atau fisiologi. Di dalam filem ini, kita dapat melihat keinginan Pi di dalam meneroka ajaran agama yang berbeza menyebabkan dia berusaha memperluaskan lagi ilmu pengetahuannya dengan meneroka agama seperti agama Islam, agama Hindu dan juga agama Kristian. Teori motivasi insentif pula merujuk kepada teori tingkah laku yang mencadangkan individu didorong oleh dorongan cita-cita dan peneguhan. Sebagai bukti, di dalam filem ini terdapat adegan-adegan di mana Pi menghasilkan rangsangan yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.